الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوص آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا ومشايخنا، شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Pertama-tama kita sentiasa melahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah, kerana Allah masih lagi sayangkan kita. Allah bagi lagi masa, peluang, dan diberikan kita kekuatan untuk kita berada atau menghadirkan diri dalam halaqah ibadah, ataupun kita selalu sebutkan majlis-majlis ilmu, majlis yang sangat disukai oleh para malaikat yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang mendoakan semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah juga akan menurunkan rahmat dengan berkat para malaikat mendoakan supaya kita diturunkan rahmat. Maka sebab itu orang-orang yang mendapat kebahagiaan ini, dia merasa tenang kerana sakinah tu Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang dipohon oleh malaikat untuk mendapatnya. InsyaAllah hari ini kesempatan lagi kita dapat bertemu, dan saya akan sambung lagi berkaitan dengan sejarah-sejarah di Mekah Al-Mukarramah. Hari ini kita berbicara ada satu lagi masjid yang hilang, yang sudah tidak ada lagi masjidnya. Dan selepas itu kalau sempat kita cerita pula tentang Masjid Syajarah. Ada mempunyai sejarah tersendiri, tak jauh daripada Masjidil Haram. Sebenarnya banyak masjid-masjid di sekitar Masjidil Haram yang ada sejarah. Dalam Islam, apabila sesuatu tempat itu ada sejarah, maka dibina masjid untuk memberikan peringatan. Dia tak bina tugu. Setengah-setengah tempat dia nak bagi ingat, bina tiang atau tugu. Dalam Islam, kita nak bagi peringatan itu, sesuatu tempat bersejarah dibina masjid. Contoh, kalau tuan-tuan pergi ke Mina, ada satu masjid yang paling tua sekali, yang pernah barangkali saya sebut, dia sebut Masjid Aqabah. Jadi perkataan itu atau tempat itu dibina masjid oleh seorang khalifah Islam di zaman Bani Umayyah, iaitu pada tahun 144 Hijrah. 144 Hijrah. Jadi di tempat itu dibina untuk mengingatkan peristiwa berlakunya dua kali perjanjian Aqabah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Jadi masa penduduk Madinah datang, Nabi telah mengikat perjanjian Aqabah yang pertama seramai 12 orang. Ya, ini diketuai oleh seorang daripada pemimpin di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila saja dibuat perjanjian, maka tempat itu asalnya adalah sebuah gua. Maka gua sudah tidak ada, dibina masjid sebagai ingatkan peristiwa itu.
Berlaku kali yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua selepas itu, setahun selepas itu. Itu ramai 73 orang. Maka pada tahun 144 Hijrah, seorang khalifah Bani Umayyah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur dia telah membina masjid. Itu maksud saya, tempat sejarah di situ dia bina masjid. Tapi masjid itu tidaklah dibuat Jumaat. Semua cuma dianggapkan sebagai tempat bersejarah. Sampai sekarang masjid itu masih wujud. Dengan tempat Jamratul Kubra, sekarang disebut Jamratul Kubra. Dulu dia disebut tempat tu Jamratul Aqabah. Dia ambil daripada nama penjajahan Aqabah. Tapi dihilangkan. Tak ada lagi Aqabah. Sekarang disebut Jamratul Kubra. Langsung tak ada kena-mengena langsung dengan perjanjian di situ. Dulu-dulu kalau tanya ayah kita, tok kita yang pergi zaman-zaman dulu, dia kata Jamratul Aqabah. Masih lagi kita sebut perkataan Aqabah. Perjanjian itu di Mina. Cuma sempadan yang masjid yang dikata Aqabah itu berada dalam tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tempat melontar dia berada di tanah haram Mina. Di Mina pun tanah haram juga, tapi sempadan. Nak ceritanya tempat bersejarah ni ada dia punya tanda-tanda. Begitu juga yang kita nak cerita ini ialah satu masjid yang dinamakan Rayyah. Masjid Rayyah. Masjid Rayyah juga dikenali sebagai Masjid Al-Judriyah nama dia. Sebab tempat ini bernama Judriyah, kawasan itu dipanggil Al-Ghazah, kawasan Gaza. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan supaya benderanya dipacakkan di suatu tempat di Hujun nama dia. Hujun ni arah ke perkuburan Ma'la. Kawasan perkuburan Ma'la adalah arah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Artinya Nabi datang daripada Madinah arah perkuburan Ma'la ataupun disebut Hujun. Ibnu Hisham dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari yang digelar Futuh Mekah. Futuh dalam bahasa kita ialah pembukaan. Maksudnya pembukaan juga ditafsirkan dengan makna futuh itu ialah kemenangan Mekah. Karena masa Nabi datang itu tidak berlaku peperangan, tetapi Rasulullah dapat menawan Mekah dalam keadaan aman. Tidak berlaku peperangan, tidak berlaku pertumpahan darah. Sebelum itu Nabi pernah datang dah. Kerana Nabi SAW dan para sahabat datang pada tahun 6 Hijrah. Berlaku Futuh Mekah pada tahun 8 Hijrah, 2 tahun selepas itu. Dalam arti kata yang lain bahawa Nabi pernah cuba datang. Hampir-hampir nak berlaku peperangan. Ketika Nabi berada di Hudaybiyah, para sahabat mendesak Nabi supaya kita pergi juga walaupun dia halang oleh orang kafir Quraisy. Kerana kita datang daripada Madinah lebih 400 km. Hanya baki tinggal 25 km saja nak sampai ke Mekah. Kami sanggup mati bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Ini para sahabat semasa tahun 6 Hijrah. Masa tu kalau Nabi kata ya je, sahabat akan masuk, akan berlaku peperangan. Tapi tidak berlaku kerana Nabi diperintah oleh Allah supaya kembali semula ke Madinah dalam keadaan ihram. Kerana Nabi nak masuk ke Mekah. Itu yang kita nak ingat kepada para jemaah yang pergi ke Mekah, wajib berada dalam ihram. Nabi sendiri pun bila dia nak masuk ke Mekah, walaupun tempat tumpah darah dia Mekah tu, Nabi nak masuk ke tanah haram, kita kena beradab dalam keadaan ihram. Mana kena pakai ihram dan kita kena niat ihram. Nabi pun buat sama. Tapi bila orang berada dalam ihram, dia nak selesaikan ihram tu, dia kena tawaf dulu. Dia nak selesaikan tawaf itu, dia nak kena selesaikan ihram tu, nak menghilangkan larangan ihram, dia kena tawaf, dia kena sa'i, dia kena gunting. Nabi tak dibenarkan tawaf. Dan para sahabat semua tak boleh tawaf. Bila tak boleh tawaf, tak boleh sa'i. Bergunting pun tak ada. Bila tak bergunting, tidak tahlul. Bila tidak tahlul, larangan ihram tu masih ada kepada orang yang berniat tadi. Jadi cara menghilangkan, sebab Nabi tak boleh tawaf dan sa'i, tak boleh tahlul, disuruh balik, maka datang satu hukum yang kita kena ingat dan kita kena faham betul-betul. Orang yang tak dapat selesaikan kerja umrah dengan cara tahlul ihsar namanya.
disebut tahlul ihsar. Maksud tahlul ihsar ialah dia kena sembelih seekor kambing di tempat yang dia ditahan tu. Lepas tu dia kena gunting rambut dengan niat ihsar. Maka gugurlah larangan ihram yang 13 perkara. Bila gugur dia boleh buka pakai ihram. Dan bolehlah lakukan seperti orang biasa. Selagi dia tidak menyembelih kambing, selagi dia tidak bergunting niat ihsar, maka dia akan menanggung larangan selama-lamanya. Inilah bagi orang yang dah tak dapat selesaikan tawaf sa'i kan, dia berada ihram, cara dia penyelesaiannya ialah dengan tahlul ihsar. Alif ha sad alif ra ihsar. Jadi kita kena sembelih, jangan cari kambing seekor lah. Kalau kita di Malaysia ni tak dapat tawaf sa'i, balik kat Malaysia, dia kena cari kambing kat Malaysia lah. Ya, dan gunting di Malaysia. Satu-satu tahlul, satu-satu dam yang boleh kita bayar di tanah air kita ialah dam ihsar. Lain semua dam kena bayar kat Mekah, kena beri kepada fakir miskin di Mekah. Satu saja yang dikatakan dam ihsar. Maka itulah yang saya sebutkan, Nabi sendiri pun kena dalam ihram. Waktu itu Allah tidak benarkan masuk ke Mekah. Semua Allah Ta'ala bagi perancangan kepada Nabi. Lepas 2 tahun baru masuk. Dan Nabi suruh ketika masuk tahun ke-8 Hijrah itu dipacak bendera tu di satu tempat hujun. Kemudian Abdullah bin Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dia telah membina satu masjid di tempat tersebut, iaitu masjid itu dinamakan Masjid Raya. Jadi bila Nabi suruh pacak bendera di situ sebagai tanda kemenangan, ya, dia sebenarnya ada lagi cerita yang Khalid bin Al-Walid, dia masuk jalan lain. Rasulullah telah merancang memasuki Mekah 2 jalan. Satu jalan dia masuk oleh Nabi yang kita cerita, satu lagi dia masuk oleh Khalid bin Al-Walid. Nabi pesan, ya, jangan melakukan pertumpahan darah, melainkan mempertahankan diri. Sebab apa? Antara hidup dengan mati ni, masuk ni Mekah ni, ya. Sebab apa? Orang kafir Quraisy kira tahun 6 Hijrah sudah buat satu perjanjian Hudaybiyah. Dah ada perjanjian. Dan bila 2 tahun selepas itu tak lama, takut-takut mereka mungkir janji. Tapi Khalid bin Al-Walid ni, mengikut satu riwayat, dia bunuh orang 70 orang. Dia bunuh ketua-ketua puak dalam perjalanan dia. Rasulullah dengar cerita, Rasulullah utus surat kepada dia supaya hentikan, jangan melakukan pembunuhan. Dia tak baca surat tu, Khalid. Pasal bila dah selesai, dah cukup 70, dia kata aku nak tebus dosa aku kerana aku telah membunuh orang-orang Islam ketika peperangan Uhud seramai 70 orang. Dia nak balas dan dia nak bunuh balik. Cara begitu Rasulullah tak benarkan, ya. Bila dah cukup 70 baru dia buka surat. Lah, tak boleh bunuh rupanya. Khalid bin Al-Walid, tentu baca sejarah dia cukup hebat. Dia seorang panglima yang Allah Ta'ala bagi kepada dia satu keistimewaan, boleh merancang peperangan yang setiap peperangan dia masuk tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Daripada dia belum Islam lagi sampai dia Islam. Tapi itulah mati dia, tidak mati sebagai seorang syahid. Tidak mati sebagai seorang syahid. Dia mati atas katil je. Walaupun dia badan satu tapak tangan pun tak ada yang licin, semua kena cala pedang, ya. Jadi menunjukkan dia ni sentiasa berada dalam medan peperangan. Allah tak takdirkan dia mati syahid walaupun jadi jeneral, ya. Itulah kata rezeki masing-masing. Karena nak mati syahid bukan mudah, bukan senang, ya. Bila Allah Ta'ala bagi kepada mati syahid, adalah jalan dia tu. Adalah orang kata penganugerahan Tuhan bagi kepada dia, kepada seseorang, ya. Dia mati, dia munguk macam mati kambing tua kita. Baik. Kemudian seterusnya, sekarang ini telah pun diperbaharui binaan. Sekarang ni pun dah tak ada dah. Selepas itu dibuat pembinaan satu tempat yang dikatakan Mada'ah di Jalan Gaza, jaraknya dengan Kaabah lebih kurang 550 meter. Masjid ini dikenali di kalangan jemaah haji Malaysia dengan nama Masjid Kucing. Itu yang orang Malaysia disebut Masjid Kucing, Masjid Kucing. Sebenarnya Masjid Raya, Masjid Bendera, ya. Dan tidak ada maklumat. Saya tak nak ceritalah bab Masjid Kucing sebab tidak ada riwayat. Daripada mana tak tahulah datang Masjid Kucing. Ini orang kata daripada kuping ke kuping, kata orang Indonesia lah.
Dia ceramah ni dia kata daripada kuping ke kuping, maksud dia daripada telinga ke telinga. Orang ni cerita, riwayat tidak ada. Mungkin kita kata riwayatul Malaysia wal Indonesia. Riwayat orang Malaysia dengan riwayat orang Indonesia. Kerana orang tua-tua kita bila sebut Masjid Kuching, dia dah tahu dah. Dia dah dapat dah ingat taman dah tempat dia. Sekarang tuan-tuan sudah tidak ada lagi dah. Saya pergi lepas perobohan 3 tahun lepas. Lepas tu saya pergi tengok dah rata dah, tak ada. Langsung tak ada benda yang boleh kita ingatkan. Kerana dia jadi padang jarak, padang terkukur dah. Sahabat-sahabat saya yang duduk di sana, tuan-tuan, mendengar guru-guru yang mereka ceritakan, ya, waktu nak dibina masjid tu ada lagi tapak masjid yang lama, lebih 1000 tahun dulu. Itu di atas itulah dibinanya masjid tu. Sekarang sudah tidak ada lagi dah, ya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, satu lagi Masjid Syajarah. Masjid Syajarah dia tak jauh daripada masjid itu ke arah Ma'la. Ahli-ahli sejarah seperti Al-Azraqi, Al-Faqihi, Ibn Al-Jawzi, ya, dia kata masjid ini terletak di hadapan Masjid Jin. Ada di Mekah ni Masjid Jin namanya. Tapi bukan jin yang bina. Kita kena ingat nama saja. Nanti kita cerita tentang Masjid Jin pula. Sejarahnya tersebut satu peristiwa mukjizat telah berlaku. Sebatang pokok tercabut dengan daripada bumi dengan akar-akar dia sekali. Sekarang ni dah ada dibuat masjid lah. Tapak tempat itu mikir riwayat dia tercabut dengan akar-akar dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memerintah pokok itu kembali semula. Umar Al-Khattab, ini sahabat Nabi, ya, yang rapat dengan Nabi. Dia menceritakan ketika baginda Nabi SAW berada di Hujun, sama kawasan yang saya cerita tadi, di Hujun. Orang-orang kafir telah menolaknya akan dakwah Nabi SAW. Maka baginda telah memohon doa kepada Allah. Ya, setelah Nabi berdoa, ya, Nabi dah seru dah. Seruan ni apabila seruan secara berterus terang lah. Dakwah Nabi dengan kafir Quraisy selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Ya, setelah menerima wahyu, Nabi terpaksa kena sembunyi-sembunyikan. Jangan kita salah faham, ya. Nabi takut pula, kan itu strategi dalam dakwah. Nabi buat secara sembunyi-sembunyi, dia bagi tahu dulu sebagai foundation lah, tapak dalam dakwah. Dia bagi orang-orang yang dekat-dekat dengan dia dulu faham tentang agama Islam. Nabi mendapat ayat yang diturunkan oleh Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Turun ayat itulah. Nabi naik atas bukit Safa yang menyaksikan peristiwa. Di situlah Nabi seru secara berterus terang. Dari situ juga mengenali siapa yang sebenarnya menentang Rasulullah secara berterus terang. Yang menentang ialah tentulah Abu Lahab, iaitu pak penakan Nabi, uncle Nabi sendirilah. Yang uncle Nabi itu masa Nabi kecil dia paling sayang. Dialah yang menganjurkan maulidir Rasul. Sembelih binatang ternakan yang begitu banyak, unta dia sembelih banyak, merdekakan dua orang hamba sebab dia sayang pada Nabi masa Nabi dilahirkan. Tapi bila Nabi bawa Islam, dia paling nombor satu kali menentang. Paling nombor satu. Sampai turunlah hebatnya Abu Lahab ni, sampai turun tabat siada abi lahabin wa tab. Turun ayat tu sampai akhir. Telah binasalah dua tangan Abi Lahab, sesungguhnya binasalah dia. Allah laknat dia. Walaupun dia kena laknat sampai ayat dia turun, satu-satunya pak penakan Nabi, salah seorang lah daripada pak penakan Nabi yang mendapat syafaat daripada Nabi. Abu Lahab juga mendapat syafaat daripada Nabi, selain daripada Abu Talib. Ya, kenapa? Rupanya dia dapat diringankan azab oleh kerana dia ada dalam hatinya rasa cinta dan kasih kepada Nabi, walaupun Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Itu kelebihan orang yang sayang kepada Nabi. Sampai orang kafir kalau sayang pun dia ada juga syafaat. Tapi dia ringankan azab lah. Betapa kalau kita yang sayang kepada Nabi dalam keadaan Islam. Dan tentu mudah-mudahan kita akan dapat syafaat daripada Nabi di akhirat nanti. Maka setelah diserukan dakwah, Nabi berdoa, Ya Allah,
Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku pada hari ini juga akan satu tanda kekuasaanmu ya Allah. Itu yang diminta. Nabi minta kepada Allah supaya tunjuk sekarang. Sebab orang kafir dah tak percaya dah. Ya. Maka selepas itu aku tak akan peduli lagi kepada pendustaan orang-orang kafir terhadap dakwah-dakwah aku ini. Maka terus diperintahkan sepohon pokok yang berada tak jauh daripada Nabi, dekat Masjid Jin sekarang ini, datang dan memberikan salam kepada Nabi SAW. Datang bagi salam kat Nabi. Orang kafir dengar. Dengar apa yang berlaku tu, dia saksikan. Al-Faqihi pula meriwayatkan bahawa peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Jin sekarang ni. Ya. Di mana jin meminta bukti daripada baginda Nabi SAW tentang kebenaran risalah dia. Maka Rasulullah SAW lalu memanggil pokok tersebut. Lalu pokok itu pun datang. Ini satu riwayat daripada Al-Faqihi. Tadi dia kata satu riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan Nabi memohon sendiri membuktikan tentang peristiwa yang berlaku di depan mata orang kafir, ya, tentang risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqihi dia kata bukan, dia kata satu riwayat yang lain dia kata jin yang minta kepada Nabi supaya ditunjukkan kalau kamu sebenarnya sebagai seorang pesuruh Allah, tunjukkan bukti kepada kami. Masa tu Nabi berada di Masjid Jin dan pokok tu tak jauh lah, saya ingat dalam lebih 100 meter kot, lebih 100 meter pokok tu bergerak jalan kepada Nabi. Lepas tu dia perintah pulang balik semula. Setelah terjadi mukjizat ini, maka para kumpulan-kumpulan jin di situ pun ramai juga yang masuk Islam. Tapi orang kafir Quraisy tak ramai juga masuk Islam. Mana jin lebih baik pula masa tu. Dan jin-jin ini bermubai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa di Masjid Syajarah. Berdasarkan beberapa riwayat tersebut, maka mukjizat ini berlaku di hujun dan pokok tersebut berada di bangunan yang sekarang ini dibina satu masjid dinamakan Masjid Syajarah. Itu saya kata peristiwa itu berlaku di bina masjid. Dan masjid itu masa saya pergi itu tak dibenarkan masuk. Musim yang haji lepas boleh masuk. Boleh masuk. Ada orang Bangla duk jaga dalam tu. Masuk. Lalu kita ziarah sebelah pagi danlah masuk situ untuk solat duha. Masjid tu, ya, Masjid Syajarah. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kita tengok lagi dekat dengan Masjid Syajarah tu ada satu lagi. Nanti kalau tuan-tuan dah ada rezeki pergilah tempat tu. Kalau ada peluang masuklah, ya. Berdoa dan memohon kepada Allah sebab dia masih berada dalam tanah haram, masih lagi kategori mustajab doa lah di tempat-tempat bersejarah. Satu lagi yang ketiga ialah Masjid Jin. Masjid Jin terletak di hujun di sebelah kiri jalan menuju ke perkuburan Ma'la. Tak jauh daripada perkuburan Ma'la, ya, perkuburan yang paling besar sekali di Mekah. Sekarang ni di perkuburan Ma'la sudah tidak boleh dikebumikan orang luar daripada Mekah. Tahun 2003, mulai tahun 2003 semua diuntukkan kepada orang Mekah saja. Ya, orang-orang yang pergi ke Mekah meninggal, dia ditanam di syariah, ya, kawasan luar daripada Masjidil Haram. Tapi dalam masih dalam tanah haram lagi, ya. Jauh jugalah, lebih kurang dalam 15 km 15-16 km gitulah. Baik, Masjid Jin terletak di hujun di sebelah kiri menuju ke perkuburan Ma'la. Masjid ini dibina di tempat Rasulullah melukis ataupun Rasulullah membuat satu lingkaran. Dia buat di sekeliling seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya. Masa satu ketika malam selepas Isyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di situ untuk, ya, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada sekumpulan jin yang datang pada satu malam tu. Jadi sekumpulan jin telah datang untuk bermubai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
di An-Nakhlah tempat tu, ketika dalam perjalanan pulang berdakwah kepada kaum Taif. Dan waktu itu ada di antara kumpulan-kumpulan jin yang mengetahui Nabi sebagai pesuruh Allah dan mereka nak mendengar ayat Al-Quran. Jadi Allah perintahkan supaya Nabi pergilah ke tempat itu untuk diperdengarkan kepada kumpulan jin. Dan jin ini tuan-tuan ni, dia orang ni kira kalau di Mekah ni banyak ya, jin ni. Dan masalah kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dia nampak kita, dan banyak cerita-cerita yang kita dengar di Mekah, di Mina paling banyak sekali. Di Mina. Dan ada yang kafir, ada yang Islam. Mungkin ada orang kata, macam mana pula hak kafir boleh masuk tanah haram? Yang tak boleh masuk tanah haram tu manusia. Jin boleh masuk. Jin yang kafir dia boleh masuk. Tak ada siapa nak halang dia. Tak ada siapa nak sekat dia. Dia masuk juga. Tapi yang Islam, yang tahun 2010 tu, yang seekor jin yang saya dapat Islamkan tu, jin perempuan, jin betina ya. Tahun 2010 saya ingat lagi, saya Islamkan dia. Saya dapat rakamkan suara, kita ngajar ucap kat dia, boleh sebut tak ya. Jadi akhir dia dapat mengucap ni 5 hari sebelum wukuf. 5 hari sebelum wukuf saya bagi tahu kat dia, kamu dah boleh buat haji dah. Sebab apa? Orang kafir nak buat haji dah. Syarat nak buat haji Islam, dia pun kena buat haji juga. Jadi bila masuk Islam, kamu boleh pergi ke Arafah, boleh niat haji, selesai haji. Jadi haji jin lah tu ya. Hajah jin. Ini kisah benar tu tak, bukan nak buat cerita. saya ada apa video dan ada apa suara yang dia mengucap lah. Dan nama dia pun saya buat nama, tolong buat nama kat dia. Dia tak tahu nama apa yang baik. Saya buat nama Aminah binti Abdullah namanya. Dia nak nama tu. Mula saya buat nama Khadijah, dia tak nak. Buat nama Aisyah, dia tak nak. Dia suka nama Aminah kata dia. Jadi kalau dia datang dalam mimpi tuan-tuan, jin tu lah tu. Baik. Kisah Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan. Rasulullah mengerja solat Isyak. Setelah selesai solat, baginda keluar daripada Masjidil Haram dan memegang tanganku, kata Abdullah bin Mas'ud, dan membawaku ke suatu kawasan tanah lapang. Dan kawasan tu kawasan yang rata dekat Mekah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku duduk di situ. Ni lepas Isyak. Pada malam itu cuaca agak sederhana. Kemudian lampu bulan agak sama-sama. Artinya bulan purnama yang sedang menerangi agak sama-sama, tapi tak boleh mengenali orang lah. Bayang-bayangan tu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku dapat tahu ada makhluk yang bergerak di depan aku. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku duduk tempat itu. Dan Nabi telah mengambil satu ranting kayu, mengukirkan lukisan di sekeliling bulatan. Dan Nabi bagi tahu kepada aku, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu keluar daripada garisan itu. Ada buat garisan bulat tu lah. Jika Abdullah bin Mas'ud tu, jika kamu keluar daripadanya, maka kecelakaan akan menimpa kamu. Ya, aku terpaksa menghalang kamu kerana beberapa orang yang akan datang kepadamu. Tetapi kamu jangan bercakap kepada mereka, dan mereka pun tak nak bercakap dengan kamu. Bila dia datang, kamu kekal tinggal dalam garisan yang aku buat. Kemudian Rasulullah SAW pergilah, kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga aku tidak dapat melihatnya lagi dalam kegelapan. Selepas itu, apa yang Nabi kata memang berlaku. Memang berlaku. Aku telah melihat sekumpulan orang datang ke arah aku, menuju kepada aku. Tapi apabila sampai kepada garisan itu,